Salam sejahtera dan salam sehati sejiwa. Kemudahan asas seperti bekalan elektrik luar bandar BELB dan bekalan air luar bandar BALB di Kampung Tombo Tuan Baru dalam daerah kecil Suk kira-kira 20 km dari Pekan Keningau sedang dibangunkan untuk manfaat lebih 500 penduduk kampung itu. Menteri di Jabatan Perdana Menteri yang juga ahli Parlimen Pensiangan Tan Sri Joseph Kurup menyatakan permasalahan yang dihadapi penduduk terlibat sedang dalam tindakan pihak berkaitan. Elektrik ini seperti mana terlihat. Dia sudah mempunyai tiang dan wire. Tapi mungkin dia punya masalah ini hanya tenaga belum ada. Tenaga sebenarnya kita sekarang masih menunggu dengan pembaikan di hidro. Tan Sri Kurup ditemui media selepas sambutan pesta keamatan dan majlis perasmian jalan raya di kampung berkenaan. Sementara itu, penduduk kampung Tombo Tuan Baru berharap kemudahan tersebut dapat dibangunkan secepat mungkin. Masih ada lagi pembangunan-pembangunan yang masih diperlukan dan masih ada yang belum terlaksana. Antara dia seperti mana talian macam seperti telepon agak sukar juga di sini, dan kedua seperti elektrik ini pun belum sampai dia punya karun, dan seperti air bersih pun masih perlu penambahan. Seorang susah ini di sini kampung penduduk kampung Tombo Tuan Baru ini. Karena apa? Telepon pun tidak dapat, apalagi ini Lampung tidak elektrik. Itulah seorang penduduk kampung di sini. Dan lagi ini yang lain-lain lagi lah. Terdahulu ketika merasmikan jalan raya tersebut, Tan Sri Kurup menyatakan jalan raya sejauh 5,5 km itu dibina dengan kos lebih RM200,000 melalui peruntukan Parlimen Pensiangan. Kesukaran masyarakat di sekitar pantai barat utara negeri ini untuk berurusan mengenai kad pengenalan kini berkurangan dengan bermulanya operasi perkhidmatan mencetak kad pengenalan di Jabatan Pendaftaran Negara JPN Kota Marudu sejak sebulan lalu. Dalam sidang media di Kota Marudu, Pengarah JPN Sabah Datuk Ismail Ahmad berkata, penempatan mesin cetak kad pengenalan ini bersesuaian dengan lokasi strategik Kota Marudu yang terletak di antara daerah terpencil lain, antaranya Pitas, Kudat, Banggi, Ranau, Paitan dan Kota Belud. Sebelum ni, orang di sini buat IC siap dalam tempoh tidak kurang daripada sebulan. Sebab kad akan dicetak di Putrajaya. Di sini buat permohonan online dan cetakan dibuat di Putrajaya, kemudian akan dikirim. Paling lewat pun 3 minggu sampai. Jadi pada hari ini dengan adanya mesin cetak di sini, sekarang ini siap dalam tempoh 24 jam. Bagaimanapun, JPN akan berusaha meningkatkan perkhidmatan ini dengan meminimumkan tempoh pembuatan kad pengenalan dari 24 jam kepada 2 jam. Selain menawarkan perkhidmatan mencetak kad pengenalan, JPN Kota Marudu juga berusaha menangani isu pendaftaran lewat sijil lahir yang kerap berlaku di kawasan pedalaman. Sementara itu, Pegawai Daerah Kota Marudu, Sualim Sanan berharap pewujudan mesin cetak kad pengenalan ini dapat menyelesaikan masalah penduduk kampung yang gagal mendapatkan kad pengenalan selain terpaksa menempuh perjalanan jauh ke ibu negeri. Tepat sekali lah pada masanya dan tempatnya, sebab apabila rakyat kita daripada kawasan yang terpencil ini datang ke Kota Marudu, boleh buat IC, kemudian buat kerja-kerja berkedai, membeli belah di Kota Marudu. Sementara membeli belah, IC sedang diproses. Esok kita bangun boleh pungut sudah MyCard IC yang baru. Kota Marudu adalah daerah kelima yang menyediakan perkhidmatan mencetak kad pengenalan selain Keningau, Kota Kinabalu, Sandakan dan Tawau. Lebih banyak persatuan dialu-alukan untuk menghulur bantuan dan menyokong kegiatan-kegiatan amal bagi manfaat golongan memerlukan, terutamanya sepanjang Ramadan ini.
Perkara ini disuarakan pegawai khas kepada Timbalan Perdana Menteri Datuk Johari Janan dalam program memasak bubur lambuk dan majlis berbuka puasa serta penyampaian sumbangan kepada anak-anak yatim di kamp PLKN Bagai Budi Sandakan. Saya menyarankan kepada badan-badan NGO lain seperti hari ini ada 4 NGO yang bergabung dapatlah membuat acara-acara seperti yang dibuat pada hari ini. Kerja amal, kerja yang mulia di bulan Ramadan ini boleh berjumpa dengan anak-anak yatim, mereka yang kurang upaya, orang tua, boleh berjumpa, boleh memberi sedekah kepada ibu-ibu tunggal yang kurang upaya. Datuk Johari turut menyarankan orang ramai untuk meneruskan amalan membantu golongan kurang bernasib baik selepas bulan Ramadan, termasuk melaksanakan projek kemasyarakatan dan kesukarelawan. Majlis anjuran bersama kamp PLKN Bagai Budi Sandakan, Kelab Pencinta Kucing Sandakan, Kelab Pacuan 4 Roda Sepilok dan Sabah Amateur Radio Society. Ini turut dihadiri Komandan kamp PLKN Bagai Budi, Muhammad Hanif Hussein. Dalam majlis berasingan, Masjid Raya Sri Aman Sandakan menerima cek replika berjumlah RM5,000 dan RM2,000 masing-masing daripada Pusat Zakat Sabah dan Lembaga Kemajuan Tanah Negeri Sabah LKTNS. Penyampaian disempurnakan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Musa Haji Aman. Dalam majlis berbuka puasa dan penyampaian bantuan Aidilfitri, anjuran LKTNS ini, golongan fakir miskin, orang kurang upaya dan ibu tunggal terpilih turut menerima sumbangan. Berikutan sikap pejalan kaki yang kurang memberi perhatian semasa melintas, Jabatan Keselamatan Jalan Raya JKJR mengadakan program advokasi keselamatan pejalan kaki. Ia bertujuan meningkatkan kesedaran pejalan kaki untuk mematuhi peraturan jalan raya ketika melintas. Pengarah JKJR Sabah Herjansa Abdul Karim berkata, peringatan berterusan pada orang ramai adalah wajar kerana masih terdapat segelintir pejalan kaki tidak mematuhi lampu isyarat dan melintas tanpa menggunakan jajantas. Kita melaksanakan advokasi semata-mata untuk meningkatkan kesedaran mereka. Betapa pentingnya mereka mematuhi aspek keselamatan ketika melintas dan juga pada masa sama menggunakan kemudahan-kemudahan melintas yang disediakanlah demi keselamatan mereka. Herjansa yang ditemui dalam program advokasi keselamatan pejalan kaki sempena bulan Ramadan di Kota Kinabalu turut menegaskan agar ibu bapa sentiasa memimpin tangan anak-anak ketika melintas selain mendidik mereka agar peka terhadap risiko ketika melintas. Memang wajarlah sebab untuk keselamatan semua orang, ramai orang yang akan berjalan kaki membeli belah. Jadi dengan cara mengadakan program ini akan lebih selamat. Bagus juga lah ada yang begini untuk kasih remind yang orang awam lah. Saya sokong penuh. Ya ngam lah itu pasal banyak sudah kita nampakkan yang tidak ngam di sini macam orang pejalan kaki ini kan. Itulah aku cakap tadi kan. Hijau pun kereta jalan pun jarang menyeberang. Jadi kalau pandangan saya macam kita sekarang ini cukup baiklah. Program advokasi keselamatan pejalan kaki antara lain menumpukan usaha mendidik pejalan kaki agar sentiasa memberi perhatian ketika melintas sekaligus menghentikan tabiat melintas secara sembarangan dan terburu-buru serta berjalan terlalu hampir dengan jalan raya. Drone merupakan satu aktiviti sukan moden yang kian mendapat perhatian semua peringkat usia terutama remaja. Selain meningkatkan daya fikir, drone juga berupaya menggalakkan peminat sukan ini menguasai kemahiran mengendali alat kawalannya. Boleh didapati dengan harga RM990, drone yang sering difikirkan mahal merupakan satu sukan mampu milik khususnya bagi mereka yang sukakan kelainan. Menurut Presiden 2.4G Aviation Drone Team, Kenneth Thaddeus, aktiviti menguji daya fikir tinggi berbentuk strategi ini pasti digemari golongan muda, sekaligus dapat menghindarkan mereka daripada gejala sosial. Beliau juga optimis sukan ini bukan sahaja semakin dikenali, malah mampu menarik lebih ramai peminat, sekaligus menyumbang kepada pewujudan platform sukan drone di negeri ini. Dapat diperluaskan lagi. Oleh kerana sukan ini belum lagi dapat diterima oleh ramai orang yang ada di negeri ini. Jadi kami akan cuba untuk membuka mata, memandangkan sukan ini telah diterima
untuk mencapai satu tahap yang tinggi di peringkat antarabangsa. Beliau ditemui kru berita RTM dalam program Sukan Drone yang julung kali diadakan di Padang Pantai Shah Bandar Tuaran. Beberapa peserta yang ditemui mengakui sukan ini melatih mereka untuk memikirkan strategi mengatasi arah angin untuk mendapatkan penerbangan dan pendaratan terbaik. Mahal tu tidak semahal mana. Semua pun saya rasa boleh beli drone ni. Saya pada mulanya saya beli drone cuma berapa ratus ringgit saja untuk permulaan dan saya upgrade sehinggalah saya dapat racing drone. Ya, tapi sebenarnya drone tidak semahal mana. Saya mau ini dalam kalender. Dia ada certain event macam baru-baru keamatan di bulan 5. So dia ada bagi sukan drone ni, dia cakapkan buka boleh panggil dari Semenanjung semua atau itu sejarah kita panggil satu Malaysia dulu. Kita panggil satu Malaysia dulu, itu harapan. Tapi dalam kalender. Selepas setahun penubuhannya, 2.4G Aviation Drone Team yang dianggoti 127 orang akan menganjurkan satu lagi program seumpama Oktober ini dengan menyasarkan lebih ramai penyertaan. Baiklah, saudara, sekian berita dari Sabah pagi ini. Kita teruskan dengan Kamal di Angkasa Puri. Silakan.